Menu istimewa WHI di tengah hari ini. Kami bawakan antara yang menarik, variasi menu cendawan. Macam-macam yang istimewa seketika nanti. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 18 Ogos 2020 di hari Selasa. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kami bawakan pastinya yang dinanti-nantikan oleh semua penonton setia Wanita hari ini. Ini hidangan yang kami bawakan ternyata akan memberikan satu cita rasa yang berbeza untuk anda yang gemar makan cendawan. Betul tu Rina. Ataupun mungkin dalam kalangan mereka yang sekarang ni tengah cuba beralih cita rasa tak nak makan daging lah, nak makan lebihkan sayur-sayuran. Cendawan mungkin boleh dijadikan antara masakan inspirasi anda buat makan tengah hari ini. Dan cendawan ni sebenarnya merupakan bahan yang cukup versatile. Ya, betul. Sebab boleh masuk dengan apa-apa jua menu masakan. Tak kisahlah Barat, Asia ataupun masakan Cina. Seperti yang ada dekat depan kita ni ada macam-macam yang lebihnya tradisional lah. Ini kalau ikutkan memang selera kita semua lah. Sebab dari hujung sana anda mungkin tak percaya cendawan boleh dijadikan sate. Ya, Rina. Sebab kerana tadi Sugi sebut isinya seperti rasa ayam kan. Betul. Jadi bagi mereka yang mungkin nak ubah cita rasa, sate cendawan pilihan anda. Bagi saya sendiri yang mungkin dalam kalangan anda tahu saya tak makan daging. Jadi cendawan ni menjadi orang kata antara bahan asas lah dalam masak makanan yang saya makan. Sebab segalanya ada cendawan kan. Dan kalau dekat depan ni kita ada rendang cendawan, ada roti john cendawan. Biasanya Rina dan Hawa bila saya nak beli roti cendawan pun boleh. Roti john dekat bazar Ramadan susah sebab biasanya ada daging. Ini saya suka sebab ada roti john cendawan. Kalau penonton nak tahu macam mana untuk buat roti john cendawan ni, bolehlah terus setia dengan Wanita hari ini. Kalau dekat sini pula kita ada paprik cendawan. Biasanya paprik ayam, paprik daging. Tapi ni ada paprik cendawan tiram. Macam-macam ada minum petang. Kalau kat sini kita tengok ada cucur cendawan, kita ada bergedil cendawan. Kemudian kita ada popiah cendawan, roti kebab cendawan. Mungkin kita tak pernah terfikir pun yang cendawan ini kita boleh variasikan dalam masakan ataupun makanan yang biasa kita makan. Tapi hari ini anda boleh cuba. Kami nak bawa pemerhatian anda sekejap lagi untuk menu-menu istimewa ini. Dan sebenarnya di Malaysia pun ada macam-macam jenis cendawan. Ada 17 jenis. Kalau nak tahu, jom kita saksikan laporan ini. Silakan. Cendawan merupakan antara tumbuhan yang mempunyai nilai dan potensi kebolehpasaran yang tinggi. Di Malaysia, perusahaan cendawan amat memberangsangkan setanding dengan perniagaan tanaman yang lain. Sehingga kini terdapat 17 jenis cendawan yang boleh ditanam di Malaysia. Antaranya ialah cendawan tiram kelabu, cendawan jeli hitam, cendawan shiitake, cendawan kukur dan cendawan inoki. Tumbuhan ini boleh tumbuh secara liar atau ditanam menggunakan medium penanaman seperti habuk kayu dan kapas. Kejayaan penanaman cendawan bergantung kepada beberapa faktor persekitaran yang penting seperti suhu, cahaya dan pengudaraan. Suhu yang sesuai untuk menanam cendawan ialah sekitar 30 hingga 32 darjah Celsius. Proses penanaman bermula dengan penyediaan bongkah cendawan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sepuk kayu, dedak padi, kapur pertanian, air dan plastik polipropilin. Setelah semua bahan dicampur, ia perlu diletakkan di dalam beg polipropilin. Selepas itu, beg tersebut perlu dikukus pada suhu 95 hingga 100 darjah Celsius selama 4 hingga 6 jam. Ia kemudiannya disejukkan pada suhu bilik selama 2 hari. Langkah kebersihan perlu dijalankan sebelum beg tersebut disuntik dengan benih cendawan. Cendawan akan mula bertunas selepas 3 atau 4 minggu setelah penyemaian benih.
Cendawan yang saya tahu oyster mushroom. Yang oyster mushroom tu yang macam cendawan bentuk-bentuk bunga tu kan. Lepas tu masakan cendawan yang saya suka ialah cendawan masak goreng tepung. Terdapat 3 jenis cendawan yang saya tahu adalah oyster mushroom, cendawan enoki yang panjang-panjang tu, and finally adalah button mushroom yang dalam tin tu. Jenis cendawan yang saya tahu, cendawan adonan, cendawan jerami dalam tin, cendawan pitang dan cendawan jarum mas. Jenis masakan cendawan yang saya suka, cendawan goreng, sup cendawan dan spaghetti carbonara cendawan. Laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kita, Fatin. Sebenarnya ramai orang suka cendawan-cendawan pun ada macam-macam jenis dan ada sesuatu yang istimewa ingin kami kongsikan bersama anda. Rangkaian pemborong dan rincit halal terkemuka Malaysia, Mydin, akan menganjurkan kempen Oh Mydin, The Brand Festival bermula 20 Ogos sehingga 1 November 2020. Dengan slogan mengapa bayar lebih, belilah dengan harga borong. Mydin tampil membantu meringankan beban perbelanjaan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tonton siaran langsung Oh Mydin pada 20 Ogos jam 2 petang bagi merebut pelbagai promosi dengan harga dan ganjaran menarik bernilai lebih 6.3 juta untuk dimenangi. Wow, 6.3 juta untuk dimenangi. Kalau tak tahu nak beli apa, kami nak cadangkan beli cendawan. Macam-macam bahan boleh dapatkan dekat situ. Macam-macam jenis cendawan ada. Anda boleh ikuti resepi-resepi yang bakal kami kongsikan dengan menu hidangan istimewa hari ini. Tapi Rina sebenarnya suka cendawan apa? Semua jenis cendawan saya makan. Saya tak ada orang kata mungkin yang tertentu. Tapi saya kan kalau diberi peluang, saya teringin nak rasa cendawan yang termahal di dunia. Iaitu cendawan Chanterelles yang bernilai sekilogram lebih kurang RM2,000. Lebih RM2,000. Jadi saya nak tahu apa rasanya sebab katanya warna dia sama, dia bentuk dia macam cendawan tiram, tetapi dia berwarna keemasan dan mempunyai rasa pedas. Maknanya suka pedas. Tapi jangan kita lupa cendawan tiram raja dekat sebelah ni. Kan dia merajuklah kita tak kongsikan mengenai cendawan tiram raja dekat depan ni, yang pelbagai menu yang kita ada kat depan kita ni hari ni juga berasaskan cendawan tiram raja. Buat terus. Cendawan tiram raja ni banyak digunakan dalam masakan sebab dia tak mudah hancur. Mungkin cendawan tiram yang biasa tu dia mudah hancur, tapi yang ini sesuai dengan pelbagai masakan termasuklah rendang cendawan. Jadi mungkin anda ada sesuatu nak dikongsikan kalau mereka dekat rumah mungkin adalah resepi yang ingin dikongsikan bersama kita, ataupun ada yang tengah masak cendawan untuk makan tengah hari ini, jangan masak lagi. Sebab kita nak bagi idea yang mungkin berbeza daripada kebiasaan yang anda masak cendawan. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Pastinya seperti yang dijanjikan, kami nak kongsikan menu yang pertama. Bagi anda penggemar sate, mungkin ini juga cita rasa yang berbeza. Siapa kata cendawan tak boleh dijadikan sate? Kami nak buktikan hari ini bersama dengan Nur Azmida Abdul Razak dari Sate Cendawan King. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, kalau kita tengok kat sini, Puan Tipah sedang membakar sate ini. Tetapi sate cendawan, kalau boleh kita kongsikan, cendawan jenis apa yang sesuai dijadikan sate, Az? Okey, untuk maklumatlah yang bersesuaiannya yang kita buat ini memang inilah sate, cendawan tiram raja. Kerana apa? Dia mempunyai tekstur yang bukan mudah lembik lah. Bila kita perap dia, kita bakar dia, tekstur dia bukan seperti cendawan biasalah. Okey, tapi kan mungkin persoalan ini ramai juga dalam kalangan penonton yang nak tahu. Dalam banyak-banyak sate, ramai yang dah mencuba pelbagai jenis sate-sate yang mungkin unik. Tapi apa yang membuatkan Az dan juga Ibu memilih untuk dijadikan cendawan sebagai sate
sate yang unik? Okey, salah satunya memang tak ada dalam Malaysia lah. Yang cendawan dijadikan makanan yang favourite oleh rakyat Malaysia, iaitu sate lah. Dan dia punya bahan-bahan, cara perapan dia, cara bakar dia pun berbeza dengan sate yang biasa. Okey, bila sebut berbeza, mungkin ramai dalam kalangan kita dia dah tahu bagaimana perapan sate biasa dan sebagainya. Yang membezakan sate cendawan dan juga sate-sate yang sedia ada ni, apa bahan perapan yang ternyata memberikan kelainan rasa kepada sate ni? Okey, first kali kita tak boleh nak lebih air lah. Sebabnya cendawan ni memang kita sedia maklum dia mengandungi kandungan air yang tinggi. Dan kita bila perapan tu bukan 100% menggunakan air. Jadi bila adalah certain yang kita nak buat tu berbeza dengan sate ayam. Maksudnya resepi rahsia keluarga. Macam tu. Okey, kalau ni asas secara asasnya kita nampak kat sini halia. Lengkuas dan halia dah campur. Kita ada kunyit hidup, bawang putih, bawang besar. Ini serai. Ini bahan utama. Ya, betul. Rahsia resepi keluarga kita simpan. Tapi setelah dikisar kesemuanya, warna dia sebeginilah ya. Dan bau rempah ratus ni memang sangat sedap sebab bila dah dibakar pun bertambah sedap ya Puan Tipah ya. Dan kalau kita lihat dari segi nak orang kata cendawan ni, kita nak pastikan ukuran dia juga mudah. Sebab dia merupakan cendawan tiram raja yang orang kata senang untuk kita dipotong bercube ya. Jadi agak-agak berapa banyak yang diperlukan untuk secucuk sate cendawan ini? Okey, untuk satu cucuk sate ni kita bergantung kepada saiz cendawan lah. Kalau macam tuan-tuan boleh tengok dekat sini, kalau bersaiz ini mungkin dalam 2 saja. Dia macam itulah, 2 ketul je boleh potong. Kalau besar saiz ini boleh jadikan 1 cucuk ke 4 ketul ke 6 ketul macam tu. Tapi ada tak yang boleh kita demo yang dah dipotong kemudian kita cucukkan dan kita nak bakar, ada tak? Alah, okey, kalau macam ni lah. Sorry, ini. Ini yang sebenarnya cendawan asal sebegini ya. Betul. Kemudian kita dah perap. Ini bahan perapan gravy dia ni lah. Yang ni. Kemudian baru kita cucuk. Berapa lama perapan tu? Perapan dia pun tak perlu lama sebab cendawan ni macam saya cakap dia mengandungi air yang tinggi. Jadi mungkin dalam sejam atau 1 jam setengah saja untuk buat dia perap lah. Jadi kan kalau kita tahulah kebiasaannya orang yang berniaga sate ni, kalau sate ayam, sate daging dalam secucuk tu mungkin RM40, RM60. Kalau sate cendawan, berapa secucuk nilainya? Okey, bersaiz ini kita jual RM1.20 sahaja. Untuk harga 1 cucuk. Berapa? RM1.20. Apa lagi yang ada kalau boleh dikongsikan kepada penonton bila mereka nak lihat Instagram ataupun Facebook sate cendawan King ni, apa lagi menu-menu yang disediakan? Okey, macam kita ada menyediakan sate cendawan yang utamalah. Dan kita ada kebab cendawan. Kebab ya, kebab cendawan, roti john cendawan. Lepas tu salah satu dia tapi yang sememangnya memang utama ni lah sate cendawan yang kita sediakan. Sekali lagi kita nak wawarkan kepada penonton wanita hari ini yang sekarang ni mungkin dah rasa teringin sangat nak makan sate cendawan. Bagaimana caranya? Okey, sekarang ni kita punya pasaran market lah sekitar Negeri Sembilan. Yang utamanya di Tampin. Okey, kalau kata nak order, nak dapatkan, boleh kontak kita di Facebook. Boleh hantar ke Kuala Lumpur? Kuala Lumpur boleh. Kita pun sememangnya memang adalah kalau ada event-event private, VIP, boleh orderlah dengan kita. Okey, Instagramnya Sate Cendawan King, Facebooknya juga. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Az dan juga Puan Tipah berkongsi hari ini sate cendawan sambil saya nak rasa. Sebab katanya rasanya seperti daging ayam. Okey, dengan kuahnya yang pekat sebegini ni. Hawa, jangan orang kata cemburu pula ya saya dapat makan sate ni sebab Hawa pun tak kurang hebatnya nak berkongsi satu lagi menu hari raya. Apa menunya Hawa? Silakan.
Sedapnya sate cendawan tu, teringin kita tengok. Tapi tak apa, dekat sini kita nak kongsikan rendang cendawan cili api dan bersama saya sekarang ini ialah Puan Nurjiha Mislan. Okey, rendang cendawan cili api, apa istimewanya dan apa bahan-bahan dia, Puan? Okey, istimewa dia kita guna cendawan tiram raja. Okey. Bahan-bahan dia sama, lebih kurang macam masak lemak cili api. Ada serai, ada serai, kerisik, kunyit, asam keping. Sekarang ni macam kita tengok santan dia dah mula pecah minyak, so kita boleh masukkan cendawan. Dan resepi ini kita memang tak letak bawang langsung lah. Langsung tak letak bawang. Kita pakai kunyit dengan cili je. Okey, baik. Kalau kita tengok Puan gunakan cendawan tiram raja. Kenapa tu? Apa bezanya dengan cendawan-cendawan lain? Cendawan tiram raja ni tekstur dia lagi kenyal. Okey. Kalau macam cendawan lain tu bukan tak boleh pakai, tapi dia agak berair. So kita gunakan cendawan tiram raja ni, dia kalau kita masak lama, rendang kan kita masak lama kan. Tapi dia tak lembik, tak lecur. Tekstur dia akan jadi kenyal macam itulah. Satu lagi, cendawan tiram raja ni dia ada banyak vitamin. Vitamin B1, B2, rendah kolesterol. So kita suggest untuk vegetarian untuk makan cendawan. Untuk Sugita memang sesuai. Kalau sesiapa yang nak kurangkan makan ayam, makan daging, boleh gantikan dengan cendawan. Dan misalnya lah kalau dekat rumah tu ada cendawan tiram, cendawan biasa saja kan. Nak juga masak rendang cili api ni boleh, tapi masukkan di hujung-hujung ke macam mana? Betul. Dia tak sesuai macam sekarang ni kan, bila dah pecah minyak kita dah boleh masuk cendawan kan. Kalau even kita masukkan sekarang ni, dalam masa sejam untuk siap ni, dalam setengah jam macam tu, bagi dia betul-betul kering pecah minyak. Cendawan ni tak lecur. Kalau cendawan tiram kelabu tu dia akan jadi lembik. Kalau kita goreng tepung pun dia kurang berminyak. Kalau nak bandingkan dengan cendawan tiram kelabu. Okey. Dan biasanya masak rendang ni memang lama kan, kalau kita masak rendang ayam ke daging. Tapi kalau cendawan ni sama lebih kurang sejam jugalah untuk kita bagi dia pecah minyak kering. Dan cendawan ni akhir sekali lah langkah dia. Belum, lepas ni kita akan masuk kerisik. Okey. Maksudnya tadi apa yang kita dah masukkan sebelum kita masukkan cendawan tu? Sebelum awal-awal kita kecutkan ayam dengan cili api, kunyit. Lepas tu bila ayam dah kecut, kita masukkan santan. Okey. Kita renin sampai dia pecah minyak sikit, baru boleh masukkan cendawan. Okey. Dan kemudiannya kita masukkan kerisik, asam keping, serai. Baik, selain daripada masak rendang cili api, apa lagi masakan yang sesuai untuk kita nak masak cendawan tiram raja ni? Cendawan tiram raja ni semua masakan kita boleh masak. Okey, macam contoh lah. Betul. Lemak cili api, goreng tepung, tom yum. Okey. Berapa lama agak-agak ni kalau kita nak masak rendang ni? Sejam. Sejam jugalah ya. Okey, kalau kita tengok Mira pun dah masukkan kerisik, tengah gaul-gaul lagi. Okey. Susah ke nak dapatkan cendawan tiram raja ni, Puan? Tak. Cendawan tiram raja ni actually ada yang lokal, ada yang import. Kalau macam yang ni, saya berdekatan dengan pengusaha. So, saya pilih cendawan fresh. Okey. Mungkin ada yang tak pernah rasa cendawan ni kan. Rasa dia, tekstur dia macam mana, Puan? Dia kenyal-kenyal. Lebih pada kenyal. Kalau nak buat goreng tepung pun boleh lah? Boleh. Boleh sangat. Sesuai sangat. Cara dia macam mana? Potong nipis-nipis? Boleh. Kita potong macam ni, lebih kurang macam ni. Lepas tu kita seeloknya kita bancuh sikit dulu dengan tepung. Kita celupkan macam kita nak buat pisang goreng tu. Lepas tu kita celup balik dengan tepung yang kita dah siap, macam tepung seberguna tu. Baru kita goreng. So cendawan tu akan lekat elok lah. Okey. Kalau kita tengokkan tadi, Mira pun dah masukkan asam keping. Asam keping pun masukkan sikit-sikit je lah. Kita tak nak masam sangat ya. Betul. Okey. Dan Puan, boleh kongsikan kalau siapa nak tahu lebih lanjut mengenai cendawan tiram raja ni, boleh kongsikan laman sesawang? Okey, boleh search dekat FB saya, Cendawan King. Dekat sana saya ada share sikit sebanyak tentang khasiat cendawan, menu-menu cendawan. Okey, kalau tengok rendang pun
dah nak siap, kita biarkan dia mendidih. Tak sabar saya nak rasa. Okey, baiklah. Sugi pun ada sesuatu istimewa nak kongsikan dengan anda. Sedapnya. Apa tu Sugi? Hawa. Tak heranlah kenapa cendawan ni dipanggil cendawan tiram raja kerana pelbagai menu yang setakat ni kita lihat pun menggunakan cendawan tiram raja, yang akan dikongsikan pun menggunakan cendawan tiram raja. Kita bersama dengan Puan Nur Azizah ya, yang akan menunjukkan kepada kita macam mana nak buat cucur cendawan. Sebab biasanya cucur ni kita makan yang cucur kosong ataupun yang manis, cucur udang, cucur ikan bilis pun ada. Ni cucur cendawan. Saya sendiri sejujurnya tak pernah makan cucur cendawan. Okey, jadi Puan Nur Azizah boleh kongsikan kalau nak buat cucur cendawan ni memang senang. Kan cucur biasa kita makan minum petang. Tapi kalau cucur cendawan ni, jenis cendawan yang kita guna cendawan tiram raja. Kenapa kita pilih cendawan tiram raja dan bukan cendawan-cendawan yang lain? Kita memilih cendawan tiram raja sebab cendawan tiram raja ni dia punya tekstur tu kenyal. Okey. Dan dia orang kata pengganti untuk macam ayam lah. Untuk yang terutama kalau vegetarian ni dia orang kata sesuai lah untuk dimakan. Macam orang macam saya lah. Sesuai. Jadi saya tak sabar dia tengah goreng yang panas-panas di sebelah itu. Tapi Puan kan nak tahu juga, Puan pernah mencuba cucur cendawan ni menggunakan kata cendawan tiram kelabu ataupun cendawan butang. Pernah tak? Okey, kita pernah cuba. Tapi tekstur dia tu sebab macam cendawan tiram kelabu ni dia terlampau lembut. Jadi dia akan orang kata dalam cucu kita tu dia akan terlampau basah. Faham. Dia tak sesuai lah sangat untuk cendawan lain. Dari segi costing pun cendawan butang dia agak tinggi. Kalau cendawan shiitake dia ada rasa. Jadi dia kesesuaian dia tu bagi tak sesuai lah. Okey, faham. Okey, kalau kita lihat dekat depan ni bahan-bahannya macam biasa kita buat cendawan, betul? Ada apa-apa istimewa yang Puan kongsikan selain daripada cendawan tiram raja itu sendiri? Okey, kami juga meletakkan macam salah satunya macam telur, lada sulak atau lada hitam. Terpulang lah itu optional lah untuk sesiapa yang nak cuba rasa lah. Okey, telur ni sebagai pelembut untuk dalam kami punya cucu. Okey. Itulah salah satu rahsia kami. Jadi kira tak semestinya kita masukkan telur, tapi kalau nak lagi lembut cucur kita tu kita gunalah telur. Okey. Tapi nak tahu juga mana Puan dapat inspirasi, sebab biasanya orang buat cucur yang biasalah kan, cucur udang atau apa. Ni Puan nak buat cucur cendawan ni mana dapat inspirasi ni sebenarnya? Inspirasinya daripada sebenarnya anak-anak tak suka makan sayur. Jadi kita nak sorok sayur ni dalam sesuatu. Cucu ni dia suka makan. Jadi kita masukkan di dalam, kita buat cucu cendawan ni untuk dia dapat makan, dia dapat rasa, tapi dia orang kata kita ni cuma menipu lah. Dia ingat daging. So bila dia ayam. makan tu ingatkan ayam, tapi sebenarnya cendawan. Bagus-bagus. Ini taktik yang mungkin boleh digunakan oleh para ibu dekat rumah kan. Tapi selain daripada menu cucur ini, apa antara menu yang Puan pernah cuba menggunakan cendawan tiram raja ni? Selain tu kami juga ada buat popiah carbonara cendawan, bergedil cendawan. Ini adalah 3 menu yang memang dapat permintaan lah yang ada kami pasarkan dalam pasaran. Okey, kalau cakap pasal bergedil ni, apa antara bahan yang Puan gaulkan? Adakah cendawan sahaja ke ada guna daging ayam atau daging? Kami ada juga guna macam untuk bergedil kita akan letakkan cendawan, daging ayam ataupun daging lembu lah. Okey, yang ini ada apa dekat dalam ini ni? Daging lembu. Daging lembu. Okey, kalau popiah ni pula, apa keistimewaan popiah carbonara ni? Keistimewaan dia memang kita gunakan cendawan tiram raja. Sos carbonara yang kami buat sendiri. Okey. Dan kalau nak tak ayam ke udang, itu tu pula kita tengoklah permintaan. Okey, ni kalau kata popiah carbonara ni lah kan, biasa kalau kita makan pasta carbonara, biasa cendawan yang digunakan adalah mungkin cendawan butang kan? Okey, kalau yang ini kita guna cendawan tiram raja dia. Macam mana dia punya keserasian cendawan tiram raja dengan sos carbonara itu sendiri? Dia memang amat sesuai. Dengan rasa dia akan orang kata kalau kita makan ni kita akan rasa macam kita ni makan ayam ke atau daging ke, ada rasa yang sangat berbeza lah dengan cendawan butang yang biasa kita makan. Cendawan ni banyak khasiatnya sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, boleh merendahkan tekanan darah, lepas tu ada vitamin C, boleh melancarkan peredaran darah, banyaklah. Jadi kalau dah siap, saya nak cuba yang mungkin terlalu panas sebenarnya. Jadi saya cuba yang inilah boleh ya. Okey, kita cuba cucur cendawan sambil-sambil saya cicah sos
ni, mungkin Puan boleh kongsikan laman IG kalau mereka nak buat tempahan. Okey, kami ada laman IG kami iaitu di Fiza Kitchen ataupun Fiza Salim di FB kami lah. Boleh tempahan untuk kerajaan majlis-majlis hari jadi. Jadi boleh macam untuk frozen kami ada sediakan yang bergedil dan popiah. Okey, saya dah cuba ngam-ngam bila saya gigit tu dapat ketul cendawan tu. Jadi memang sedap. Kalau anda nak cuba petang ni pun boleh pergi cepat-cepat beli cendawan tiram raja ataupun mana-mana cendawan. Cuba lepas tu kongsikan bersama dengan kami. Baik, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dengan pelbagai menu berasaskan cendawan. Sedap sebab saya gigit kat sini kan. Wanita hari ini, wanita hari ini. Dah pun kami kongsikan sate cendawan, rendang cendawan, kemudian cucur cendawan. Ini satu lagi menu yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia, roti john. Tapi yang menariknya, roti john cendawan. Okey, kami nak kongsikan menu istimewa ini bersama dengan Syaril Syafizi Tajuddin. Syaril, kalau kita tengok kan, roti john ni memang antara menu yang sangat popular dekat negara kita. Tapi idea untuk meletakkan cendawan dan dijadikan sebagai bahan utama untuk roti john anda, apakah sebenarnya yang menyebabkan Syaril memilih untuk meniaga roti john cendawan? Okey, starting saya sebenarnya sama dengan yang first tadi. Sate cendawan itulah. Kita orang sama-sama. Dan saya pun sebelum berpindah ke Negeri Sembilan ni, masa saya duduk di Kuala Lumpur, dia memang saya meniaga roti john lah. Ikut abang ni lah, ada meniaga roti john, saya biasa ikut dia. Okey. And then memang biasa buat. Bila pindah Negeri Sembilan, saya buat roti john daging biasa je. Bila dah starting buat sate cendawan ni, saya cakap sate dia ni besar and then dia kenyal-kenyal. Cakap why not try lah. Letak dalam roti john. Letak dalam roti john tanpa menggunakan daging. Baik. Tak guna langsung daging. Menjadi bahan utama adalah cendawan. Cendawan sendiri. Kita guna cendawan tiram raja. Tiram raja. Kemudian ini bahan-bahan asas dia. Bahan-bahan inti lah. Inti dia. Yang pastinya ada rempah kari. Rempah kari. Kemudian lada hitam. Daun sup. Bawang Holland. Okey. And then dia punya topping-topping dia punya isi dalam salad dengan cheese lah. Okey. Ini bahan asas lah. Kalau kat rumah dah boleh buat dah ni. Okey, kemudian kita akan adunkan Adunkan, masakkan dia. Masakkan cendawan tu, rempah kari, lada hitam tadi. Okey. Masakkan dia dulu. Jadikan dia inti Jadikan inti and then pecahkan telur. Masukkan telur dalam ni. Pecahkan telur, masukkan daun sup. Okey. Kemudian kita nak tunjuk juga demo untuk buat roti john ni sebab tekniknya berbeza katanya. Berbeza sikit. Sebab kalau kita buat roti john biasa tu, kita tebar terus intinya. Ya, betul. Okey, tunjuk apa yang bezanya. Beza dia, biasa orang akan tebar terus isi dekat sini tau. Okey. Jadi bila dia tebar isi, dia letak roti, bagi saya sendiri pun sebagai pembeli lah. Saya tak berapa puas hati sebab dia nipis sikit. Jadi dekat sini, saya akan pegang roti dan saya tebar dekat atas roti dulu. Nak bagi kepuasan kepada pelanggan. Ya, betul. Ini nak bagi, pasti tebal. Ini memang tebal. Memang tebal, memang puas hati. Siapa yang pernah rasa, memang akan repeat lah. Tapi kan memang roti ni kita tak ada sapu margarin ataupun mentega. Tak ada. Sebab kalau kita letak terlampau margarin sangat pun dia berminyak, dia susah lekat juga. Okey. Jadi inilah sebenarnya keunikan roti john cendawan daripada Syaril sendiri. Kita letak intinya atas roti, kemudian barulah kita masak ya. Ya, betul. Ini antara salah satu menu juga yang boleh anda kongsikan ataupun nak jadikan sebagai makan tengah hari boleh. Minum petang boleh. Boleh. Jadi dekat sini cendawan semua kita nampak. Memang nampak banyak. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan, ada tak mungkin permintaan daripada pelanggan-pelanggan Syaril sendiri? Ada setengah orang tu dia suka makan cendawan, tak kira lah apa jenis cendawan. Sebab kalau kita tahu kat Malaysia sendiri ada lebih kurang 17 jenis cendawan. Ya, betul. Memang banyak. Tapi kalau kita tengok cendawan tiram ini antara cendawan yang paling mudah untuk digunakan dalam apa jenis masakan. Ya, betul. Kalau ada permintaan daripada pelanggan sendiri yang nak campuran cendawan, nak campur dengan inoki, nak campur cendawan mungkin dari segi shiitake dan sebagainya, adakah boleh dilunaskan? Boleh. Saya boleh buat. Itu atas permintaan customer lah. Sebab saya ni pun memang buatkan produk inovasi, produk dia cendawan, main dia cendawan. Jadi kalau kata dia ada nak campur yang lain, saya boleh je buat, tak ada masalah. Tapi memang saya bila dia minta tu, saya akan
cuba yakinkan untuk pakai yang ni dulu. Makan rasa dulu tiram raja ni. Okey, Tapi kalau dia macam customer tetap nak, tak apa, tak ada masalah, saya boleh buat. Selain daripada roti john cendawan, kita ada juga pita kebab cendawan. Ya, betul. Ini satu juga yang berbeza. Bagi mereka lah yang hari ini dah rasa macam, lain lah roti john cendawan ni, nak rasa lah. Bagaimana caranya? Okey, kalau nak makan roti john ni, nak rasa, tak ada masalah. Boleh kontak sama juga dengan yang first tadi, Sate Cendawan. Sate Cendawan King Facebook. Dekat situ boleh PM kita orang. Boleh order, saya boleh COD macam biasalah. Okey. Ini yang dah siap, yang dah pun kita tabur dengan salad dan sebagainya, letak sos dan mayonis. Ya, betul. Kalau anda tengok yang garing-garing tu, itu sebenarnya isi cendawan. Ya, betul. Okey. Jadi kalau diberi kebenaran, nak rasalah sikit. Boleh, tak ada masalah, rasa. Sebab orang kata kalau setakat tengok memang rasa dia dah cukup menarik. Biasa kita makan rasa. lihat daging ataupun lihat ayam, tapi dia kenyal cendawan. Unik. Sedap sangat ni. Okey. Bagi anda yang belum cuba, kena cuba sebab memang sangat sedap. Dan terima kasih Syaril sebab kongsikan menu istimewa ini. Saya nak sambung makan. Tengok dah meleleh-leleh dengan sosnya. Sambil-sambil tu, kita nak jengah jiran sebelah kita tu. Katanya ada menu istimewa juga untuk makan tengah hari. Apa tu, Hawa? Hello, jiran sebelah. Sedapnya memang kalau roti john, rasa keistimewaan roti john adalah intinya. Kalau sedap, intinya sedaplah roti john tu. Dan bersama saya sekarang ialah Puan Wan Suliani Wan Ismail dan juga Puan Atika yang akan kongsikan resepi paprik cendawan special. Apa yang menjadikan paprik cendawan ini cukup istimewa, Puan? Okey, paprik ni actually sama je dengan paprik lain-lain. Tapi hari ni kita buat special sebab kita ada seafood. Seafood kita letak udang, sotong dengan ayam. Tambah ayam juga. Okey. Lepas tu bahan-bahannya sama je dengan paprik lain. Bawang putih, lepas tu cili kering, sos cili, sos siram, gula, garam. Yang ni seasoning. Pakai Maggi pun boleh. So yang ni sayur-sayur lah. Kita mulakan dulu sambil-sambil tu Puan Atika boleh masukkan. Kita masukkan dulu protein. Kita masukkan dulu sotong, udang dan juga ayam. Okey, barulah kita masuk bawang kemudiannya. Okey, kalau kita tengok Puan Su guna cendawan tiram. Kenapa guna cendawan tiram bukan cendawan butang ke? Cendawan tiram biasanya lebih sedap daripada cendawan lain, cendawan abalone atau cendawan butang. Okey. Sebab apa tu? Mungkin ada rasa manis dia lain ke? Manis dia lain. Lepas tu dia kategori sayur-sayuran. Okey, mungkin kalau ada orang dia kurang sikit seafood kan. Bolehlah kalau letak cendawan sahaja. Tak cendawan saja ataupun letak ayam dengan daging saja. Yang ni kita tak letak daging sebab kita buat special letak seafood. Okey, tadi kita dah masukkan lauk dengan bawang putih yang dah diracik, yang dah bau pun dah sedap. Kalau lah penonton pun boleh bau. Lepas tu kita masukkan cili kering. Okey. Cili kering yang dah blend. Okey, baiklah. Dan cendawan ni sebenarnya dia mudah hancur kan, Puan? Kalau kita nak masukkan jadi cendawan tu kita letak last sekali, sekejap saja sebab dia dah lembut. Okay, maksudnya saya rasa kalau tengok ni bahan-bahan dia mudah kalau kita nak dapat di pasar kan. Dan orang bujang pun kalau nak cuba mesti sedap kalau makan dengan nasi panas ya, Puan? Ya. Kita boleh makan untuk lunch atau dinner lah. Yang ni saya buat banyak sikit untuk 3 orang makan. Okey. So yang ni sos tiram. Baiklah. Kalau kita tengok mudah je. Berapa lama agak-agak kalau kita nak masak paprik ni? Kalau semua bahan dah siap dalam 10 minit dah siap lah. 10 minit sahaja. Kalau ibu-ibu dekat rumah tu nak masak tak nak. Sedikit gula ya. Okey. Gula, lepas tu garam sikit. So yang ni untuk dia punya kick dia, seasoning dia. So kalau tak ada yang perasa tambahan lah. Perasa tambahan boleh letak Maggi seasoning tu yang dalam botol tu. Okey, selain daripada kacang panjang, carrot, sayur apa lagi yang sesuai kalau kita nak masukkan dalam paprik ni? Yang ni bunga kubis kan, boleh letak juga brokoli ataupun kailan. Okey. Dan bercakap pasal cendawan lah hari ini kan. Cendawan tiram ni sesuai untuk kita nak masak apa lagi? Boleh buat sup cendawan. Biasanya kalau kat restoran saya, customer suka sup cendawan. Ataupun cendawan celup tepung. Cendawan goreng kan.
Betul, sup cendawan tu pun memang antara kegemaran saya. Kalau kat rumah tu, letak air, letak bawang putih, bawang besar, cili, cendawan. Siap makan macam tu sahaja. So jangan lupa daun limau purut lah kalau paprik. Daun limau paprik memang wajib lah kalau ada daun limau purut. Dan Puan, dekat restoran Puan, apa lagi menu-menu menarik yang ada cendawan juga? Okey, yang menu menarik yang tadilah sup cendawan, cendawan celup tepung, cendawan yang mix sayur, orang Thai panggil capcay. Capcay. So dia masuk juga cendawan. Okey. Kita masukkan sedikit air jadi dia bagi berkuah sikit. Okey, maksudnya kalau ada orang yang suka kuah lebih kan, maksudnya bergantung pada air lah, tambah air lebih, sos lebih sikit. Ya. Okey, baik Puan, boleh kongsikan kalau siapa nak tahu apa menu-menu di restoran Puan, boleh follow di follow Facebook kami Restoran Seri Manis Wangsa Maju. Kami lokasi kami di Seksyen 5 Wangsa Maju. Lepas tu kita punya Instagram Restoran Seri Manis. Biasa kegemaran customer ni nasi kerabu, saya dah bawa sekali. Nasi kerabu, roti sardin, pakrapau dengan daging merah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan. Okey. Dan hari ini macam-macam menu yang sudah kami kongsikan bersama anda penonton wanita hari ini. Kita ada roti john, ada sate cendawan, ada rendang cendawan dan macam-macam lagi. Terima kasih. Dan kita Sugita ada sesuatu istimewa hendak dikongsikan bersama anda. Nah, sambil-sambil Hawa dan Rina menikmati pelbagai menu berasaskan cendawan, saya bersama dengan tetamu khas kita dalam segmen tajaan bersama dengan Garnier. Saya bersama dengan Amira Rosli. Selamat datang Amira. Amira sihat? Thank you sekali lagi datang. Ya, betul. Sihat alhamdulillah. Kalau jumpa tak jumpa lama sangat. Kalau tak selalu kita jumpa ya. Anak-anak kat rumah sihat Amira? Sihat. Okey, baik. Mungkin peminat-peminat Amira nak tahu jugalah apakah perkembangan terkini Amira Rosli. Alright, buat masa ni I belum shoot drama lagi tapi masih bekerja untuk komersial dan jaga anak lah. Jaga anak lah ya. Okey, dan InsyaAllah lah lepas ni anak dah besar sikit, Mira akan start shooting. Okey, mereka kat rumah tak sabar ni nak tengok Amira. Okey, baik. Mungkin Amira juga boleh kongsikan sebagai pengguna produk Garnier. Dah berapa lama Amira gunakan dan mereka kat rumah yang juga merupakan pengguna Garnier nak tahu apakah rutin kecantikan Amira sendiri. Okey, secara jujurnya Mira dah gunakan Garnier selama setahun setengah and so far this product sangat serasi dengan my skin. Okey. Dan ini yang kat depan ni ada light complete range dan yang Mira paling suka. Dari Mira akan gunakan yang ni dari pencuci muka ke toner dan juga moisturizer, dan yang paling favorite dalam light complete ni is this one. Okey, apa tu Mira? Ni Garnier Light Complete Booster Serum. Okey, serum macam mana tu? Mungkin Amira boleh kongsikan apakah fungsi serum tu, macam mana tekstur serum tu? Alright, serum ni sangat-sangat best sebab dia ada 30 kali ganda vitamin C. Dan ia sangat cepat absorb dan tak berminyak. Dan yang paling best ni kalau sesiapa yang mempunyai masalah bintik hitam, dia akan hilang selama 3 hari je. Wow. So sangat instant, sangat booster. Patut nama dia pun Garnier Light Booster ya? Light Complete Booster Serum. Okey, dan bagi Amira sendiri, macam mana Amira gunakan serum ni? Mungkin sebelum makeup ke, selepas makeup ke, ada tips nak selalunya macam kita nak gunakan skincare, kita akan biarkan skincare, tak nak ada makeup semua. Kalau kat rumah Mira akan apply lepas letak toner. Tapi bila dalam keadaan bekerja, jangan jadikan satu penghalang untuk kita jaga kulit muka. Macam Mira sebelum makeup, Mira akan letak few drops dalam foundation. Dengan foundation sekali lagi kita blend together and then pakailah makeup so that makeup tu akan nampak glow and lasting. Okey, patutlah ada glow dekat muka Amira sekarang ni. Sekarang kita dah tahu rahsia di sebalik kecantikan Amira. Dan Amira mungkin boleh juga kongsikan kenapa sebenarnya vitamin C ni penting kalau kita nak gunakan sebagai produk kecantikan kulit kita. Okey, mungkin orang kat luar sana menitik beratkan vitamin C untuk tubuh badan je kan, tapi sebenarnya vitamin C ni sangat penting untuk kulit wajah kita
kita sebab kita yalah kena direct sun, kena gunakan makeup. Jadi vitamin C yang sangat penting untuk kulit muka, Mira sarankan untuk gunakan Garnier Light Complete Booster Serum ni. Okey, baik. Dan sebagai pengguna produk Garnier dan serum ni, Amira sendiri dalam masa sekarang ni lah kan, kita selalu pakai mask, ramai yang apa orang kata mengadu kulit kering, jerawat. Macam jadi mana? breakout juga kan. Amira sendiri, macam mana Amira mengatasi masalah itu? Okey, dah pakai mask tu dah memang wajib sekarang. Tapi itulah Mira cakap, korang jangan ambil sambil lewa untuk menjaga penjagaan kulit wajah ni. So, apa yang Mira dapat sharekan dekat korang kat sini adalah penggunaan Mira dalam Light Complete ni. Dia ada step by step. So, jangan malas. Itu je. Kalau korang malas, memang breakout lah muka. Kalau Amira sendiri dalam norma baharu ni kan, macam mana Amira mengadaptasikan keadaan sekarang dan apa antara orang kata tips yang Amira boleh kongsikan berkaitan dengan kulit ataupun kehidupan seharian Amira sendiri? Okey, sebenarnya ada banyak baiknya juga dalam norma baru ni. Macam kita boleh tengok orang lebih berdisiplin kan, menjaga kesihatan, menjaga kebersihan. Jadi apa yang Mira dapat buat pada keluarga sendiri adalah anak Mira sendiri bila dia nak keluar, dia akan pastikan ada sanitizer, dia pastikan ada mask, baru dia keluar rumah. Kalau tak, dia tak nak keluar. Jadi kita ni terjaga jugalah. Okey, dan kita nak berbalik pada produk-produk kat depan ni. Amira sendiri yang paling Amira suka, boleh Amira kongsikan sekali lagi? Dalam banyak produk Garnier ni, pastinya Amira gunakan kesemuanya, tapi mesti ada satu yang orang kata paling Amira suka. Yang itu. Okey, sebenarnya Mira nak kongsi sikit lah dengan kita kan. Mira dah biasa guna. Jadi apa kata kita bagi kita rasa. Boleh. Dia punya tekstur. Katanya sangat light dia tekstur dia. Sangat light, sangat mudah serap dan bau dia juga. Sangat harum. Itu yang nak dengar, sangat harum. Dia relax kan. Adalah bau citrus dia sebab vitamin C lah dan kan. dia ingredients dia ada yuzu lemon. Okey. Dan Amira sendiri menggunakan serum ni pada waktu malam sahaja ataupun pagi, kata tadi masuk dalam foundation sekali kan. Tapi kalau tak guna foundation, pada waktu pagi Amira gunakan. Pakai juga. Every time Mira dah ikut step by step tu, Mira akan sapukan juga sebab saya ni dah nak 30 tahun. Jadi penjagaan awal tu lebih penting. Jadi bila kita dah berusia, nanti benda tu akan lambat. So kita akan ada kulit yang sangat sihat. Itu penjagaan dari segi keluaran. Kalau penjagaan dari segi dalaman, pemakanan Amira, diet, makan banyak buah ke macam mana? Makanlah apa saja. Tapi itulah yang Mira cakap, kita kena sentiasa ambil suplemen seperti vitamin C untuk menjaga kesihatan di waktu-waktu sekarang ni kan. So jangan lupakan vitamin C di luaran juga. So better jaga dua-dua dan you akan look good lah. Saya yang duduk dekat-dekat ni, close up ni saya boleh guarantee kulit dia memang cantik. Dan mungkin Amira ada apa-apa tips ataupun pesanan yang ingin ditujukan kepada peminat-peminat Amira dan juga pengguna-pengguna produk Garnier. Alright, kepada anda di luar sana yang mempunyai masalah kulit ataupun yang nak cerahkan kulit dalam masa 3 hari, anda boleh try Light Complete Garnier ni. Dan jangan risau sebab Garnier ni adalah produk yang halal. So kalau korang tak try, korang tak tahu. This is the best product. Okey, itu dia rahsia Amira Rosli yang sekarang ni bukan rahsia lagi. Dah tak rahsia, dah banyak kali Mira share sebab ramai sangat yang komen tanya Mira skincare jaga macam mana. So, Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Mira. Thank you. Okey, baik, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali, terima kasih kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang dengan variasi menu berasaskan cendawan. Tak sabar nak makan. Itulah bau pun dah menyerakan. Saya makan, Hawa yang belum makan. Okey. Mungkin ramai tadi ada yang terlepas segmen-segmen di mana anda mungkin nak tahu lebih lanjut kat mana cara untuk anda dapat hidangan-hidangan yang istimewa ini. Kita nak mulakan dengan yang pertama, sate cendawan. Mungkin boleh kongsikan bagi mereka yang nak rasa sate cendawan ni. Okey, boleh layari di laman sesawang Facebook kami di Sate Cendawan King.
Sate cendawan king. Dan tadi yang ada yang nak rasa rendang cendawan cili api pula, Puan Najihah? Okey, boleh search di FB saya Cendawan King. Okey, baik. FB Cendawan King ya. Saya pun nanti nak check lah sebab nak try rendang cendawan. Okey, dan seterusnya tadi kita kongsikan menu cucur cendawan bersama dengan Puan Nur Aziza. Untuk dapatkan produk kami iaitu di IG kami di Fiza Kitchen dan FB kami di Fiza Salim. Okey, baik. Dan untuk roti john cendawan pula? John dengan kebab cendawan ni sama je dengan sate cendawan, sate cendawan king. Nanti dalam tu kita akan ada macam-macam menu lah. Okey, dan Puan Su pula untuk paprik cendawan. Boleh dapatkan, kalau nak merasa paprik kami di restoran Seri Manis Wangsa Maju. Instagram restoran Seri Manis. Ini semua antara hidangan-hidangan yang mungkin kita dapat mengubah sikitlah selera. Kita rasa kalau selalu buat sayur campur, ada cendawan, sup cendawan. Hari ini variasi yang cukup berbeza. Mudah-mudahan boleh menjadi inspirasi untuk makan tengah hari dan juga menu petang anda. Ya, dan WHI akan kembali esok dengan satu topik yang tidak boleh dipisahkan dengan wanita dan emas. Wah, best tu. Seronok ni. Cerita tentang emas ini, saya percaya dalam kalangan wanita, anda pasti mempunyai simpanan emas untuk pelaburan anda. Apa yang istimewanya? Kami nak kongsikan esok di Wanita Hari ini. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye. Tak makan lagi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia